Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar tahun 5? Ustaz mendoakan dan mengharapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk terus belajar walaupun di rumah secara online. Okey, seperti biasa pada hari ini, setiap hari Rabu pada sesi pagi kamu bersama Ustaz dalam mata pelajaran Aqidah. Okey, kita akan mulakan pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita akan teruskan pelajaran kita berkenaan dengan sifat hayat. Okey, kita akan sambung yang pelajaran minggu lepas punya. Okey, kita sambung pelajaran minggu lepas berkenaan dengan sifat hayat. Okay, pada minggu lepas Ustaz dah ada terangkan berkenaan dengan hukum mempercayai sifat hayat Allah dan perbezaan di antara hayat Allah dengan hayat manusia. Okey. Ustaz harapkan pada minggu lepas kamu faham dan kamu buat latihan yang Ustaz suruh buatkan. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pelajaran sifat hayat. Okey, sebelum itu yang ada buku teks akidah, kamu boleh buka pada muka surat 28. Okey, berkenaan dengan kesan mempercayai Allah bersifat hayat. Tajuk ini akan kita belajar pada hari ini. Okey, kita akan tengok selepas ini adalah berkenaan dengan subtopik pelajaran. Dalam bab ini kita akan belajar tentang apa? Okay, yang pertama adalah tentang pengertian sifat hayat. Okay, pengertian sifat hayat ini kamu dah belajar apa makna hayat, iaitu Allah maha hidup. Allah tidak mati. Sifat hayat ini adalah sifat apa? Sifat wajib bagi Allah. Yang keberapa? Yang keberapa hayat? Iaitu yang ke-10. Ya tak? Yang ke-10. Okey. Dan seterusnya dalil nakli dan dalil akli Allah itu bersifat hayat. Dalil nakli ni Ustaz harapkan kamu fahamlah. Okey, yang tak ingat sila hafal. Tengok semula buku teks. Okey. Seterusnya hukum mempercayai Allah bersifat hayat. Okey, kalau bercakap tentang hukum, Ustaz dah nyatakan sebelum ini, hukum mempercayai adalah satu sahaja jawapan dia adalah wajib. Okey, seterusnya perbezaan hayat Allah dengan hayat manusia. Okey, hukum dengan perbezaan hayat ini adalah pada minggu lepas Ustaz dah ada terangkan dalam video minggu lepas. Okey. Okey, seterusnya kesan mempercayai Allah bersifat hayat dan akibat mengingkari Allah bersifat hayat. Okey, kesan dan akibat ini kita akan belajar pada hari ini. Topik pada hari ini berkenaan dengan kesan mempercayai dan akibat mengingkari Allah itu bersifat hayat. Okay. Buku teks buka pada muka surat 28. Okey, kita akan teruskan, kita baca sama-sama bersama Ustaz, iaitu kesan mempercayai Allah bersifat hayat. Apa makna kesan? Kesan ni maksudnya apa yang dapat pada kita bila kita dah percaya Allah itu hayat, bila kita dah percaya Allah itu hidup. Apa kesan yang kita dapat? Itu maknanya kesan mempercayai Allah bersifat hayat. Yang pertama adalah sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud mengagungkan?
Okey. Mengagungkan ni maksudnya membesarkan Allah, ataupun maksudnya kita mengangkat Allah itu sebagai Tuhan yang paling berkuasa, Tuhan yang hidup. Tidak ada Tuhan lain yang lebih hidup nak dibandingkan dengan Allah. Tidak ada Tuhan lain yang berkuasa melainkan kekuasaan Allah. Itu maksudnya sentiasa mengagungkan Allah, sentiasa memperhebatkan Allah, sentiasa mencari kehebatan Allah. Supaya apa? Supaya kita semakin beriman kepada Allah. Semakin kita percaya Allah itu hidup, semakin kita akan rasa hebatnya Allah. Sentiasa mengagungkan Allah, sentiasa memperhebatkan Allah. Itu maknanya. Okey, seterusnya yang kedua, sentiasa menginsafi kelemahan diri kita. Kita kena insaf diri kita, kita kena muhasabah diri kita. Kita ini adalah hanya manusia ciptaan Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuan kita? Kita hamba. Tuan kita siapa? Iaitu Allah. Jadi kita kena insaf diri kita bahawa kita ini hanyalah hamba yang lemah, manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang lebih kuat dan dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar ke perbezaan hayat Allah dengan hayat manusia, kan? Hayat manusia, hayat Allah kekal, tidak ada pengakhiran, ataupun Allah tidak mati. Tetapi hayat manusia mula dengan permulaan dan habis dengan pengakhiran, iaitu mula dengan kelahiran dan akhir dengan kematian. Maksudnya manusia ini lemah sangat. Manusia lemah sangat. Kita hidup di dunia ini kerana Allah. Kerana Allah menyuruh kita menyembah Dia. Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita kena insaf diri kita bahawa kita ni hanyalah hamba Allah yang lemah. Hanya Allah sahaja yang kuat, yang berkuasa, yang hidup, dan manusia akan mati. Itu makna yang kedua. Okey, seterusnya yang ketiga, sentiasa meyakini bahawa semua makhluk di alam ini akan binasa. Kita kena yakin bahawa segala yang ada di alam ini akan binasa, akan pupus, akan mati, akan hancur. Hanya Allah yang kekal hidup selama-lamanya. Okey. Yang keempat, sentiasa bersedia dan mengingati mati. Kita kena sentiasa sedia dengan kematian dan sentiasa ingat bahawa kita ini akan mati. Macam mana kita nak ingat bahawa kita ini akan mati? Iaitu kita kena sentiasa mengingati Allah, sentiasa melakukan kebaikan. Kerana apa? Kerana kita akan mati. Hanya Allah sahaja yang hidup. Itu maknanya adalah kesan percaya Allah itu hayat. Okey. Jadi itu semua sekali kesan yang Ustaz dah baca dan Ustaz dah terangkan. Okey, kita pergi seterusnya berkenaan dengan akibat. Okey, akibat mengingkari sifat hayat Allah. Okey, dalam muka teks kamu boleh lihat pada muka surat 30. Okey, akibat mengingkari ni maksudnya, ingkar ni maksudnya kita tak percaya bahawa Allah itu hidup. Apa akibat yang kita dapat? Okey, yang pertama boleh merosakkan iman. Iman kita boleh rosak. Boleh jadi kita tak percaya, boleh jadi kita akan kufur kepada Allah. Okey, sombong, kita boleh sombong dengan Allah. Kita tak nak solat, Allah suruh solat, kita tak nak solat. Itu maksudnya sombong dengan Allah. Okey, lupa diri, kita ni lupa diri sebagai hamba Allah. Kita tak solat, kita dah lupa diri. Kita ni hamba Allah, itu Tuhan kita. Kita lupa diri. Dan lalai daripada mengingati Allah. Kita tak ingat Allah itu. Okey.
Kita tak ingat Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, lalai daripada mengingati Allah. Kita tak ingat langsung Allah itu siapa. Kita kena ingat dulu. Itu maksudnya akibat bila kita tak percaya Allah itu hayat, Allah itu hidup. Okey, jadi itu sahajalah untuk hari ini. Ustaz harapkan apa yang penjelasan daripada Ustaz tentang kesan percaya sifat hayat Allah dan akibat mengingkari sifat hayat Allah dapat kamu memahami dan menjadikan iktibar ataupun pengajaran untuk kehidupan kita. Okey, sekadar itu sahaja untuk hari ini. Kita akan dan sebenarnya dah habis tajuk sifat hayat Allah. Dan selepas ini pada minggu hadapan, hari ini pun Ustaz akan bagi sedikit aktiviti sebagai latihan pengukuhan. Dan pada minggu hadapan Ustaz akan bagi latihan dalam buku aktiviti ataupun latihan bertulis. Okey, tengoklah mana-mana, insya-Allah. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.